Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah sekalian. Okey, baik. Dia gap down pula hari ni. Buka line chart nampak buka candlestick nampak gap down. Semalam ni kita tanda ini as a decision point. So apabila dia buat gap down, kita kena mark baru kita kena marking baru. Macam mana cara kita nak marking hari ni? Faham tak? Kita go step by step. Alright. So now kita padam dulu yang ni. Kita tukar pergi kepada line chart. Okay. Tengok ni market duduk dekat support. Ni. Bawah ni kira support lah. Faham tak? Tapi kita tak pi tanda dia, pi buat kotak ke buat line ke kat support ni, kita tak buat macam tu. Kita nak buat kat mana? Kita kena cari point untuk tempat kita nak standby entry. Point tempat untuk standby entry. Dengar awak baik. Faham tak? Mana point tu? Point tu adalah di jiran dia. Mana jiran dia? Support before. Ni macam ni. Macam ni. Jiran dia macam tu. Nampak tak? Sinilah point untuk kita nak entry. Sama ada kita nak buy ataupun kita nak sell. So, nama point untuk kita nak entry ni, saya namakan dia sebagai decision point. Nampak tak? Alright. So, sekarang ni kita tahu kan market ni boleh naik sampai sini? Kita tak tahu. Tapi, sekiranya dia naik sampai sini, kita tahu apa nak buat. Faham tak? Sebab apa? Sebab bila market break ni dan dia buat new high, maksudnya dia bagi jawapan nak naik, kita just standby A, B. Dia turun buat C, kita pasang buy stop dekat atas untuk dia naik. Faham tak? So, itulah kaedah yang kita pakai, strategi yang kita apply di dalam live market. Okay, ni So, sekiranya dia close dekat atas, ni close atas price ni, and a few next candle, dia close balik di bawah price. Maksudnya market tak jadi naik Bila market tak jadi naik, kita pasang sell stop dekat bawah. Nampak tak? Itu cara dan kaedah yang saya guna pakai. Ada orang dia tak suka pakai sell stop. Dia suka pakai apa? Dia suka instant order ataupun dia suka pasang sell limit dengan buy limit. Tak kisah. Yang penting risk and reward kita nampak, risk and reward jelas. Alright? So now, ni selesai So decision point kita hari ni dekat sini. So kita kena tunggulah reaction market terhadap decision point ni. Maksudnya dia nak pi tak kat sini? Kau dia terus turun ke? So kita kena sama-sama tengok dan perhati. Itu yang pertama. Yang keduanya, ini market tengah turun. Betul? Tengah turun kan? So sekarang ni market dekat sini. Market dekat sini. So masa market dekat sini ni, dekat sinilah yang kita nak tengok apa? Adakah market dia dah berhenti untuk turun ataupun dia nak turun lagi? Faham tak? Sebab market tengah turun kan? So, adakah dia dah berhenti untuk turun ataupun dia nak turun lagi? So, kita kena pakai bantuan kepada H4. Kita tengok H4. Belakang ni kita nampak tak apa-apa? Tak nampak sebab dia dah turun banyak. Lepas tu kita tukar kepada daily. Macam ni. Kita tukar kepada daily macam ni. Sekali. Kita tengok. Market tengah turun. Sini. Nampak tak? Dia ada tajam tu kan? Maksudnya dia tengah nak buat support. Maksud bila dia ada tajam tu, dia tengah nak buat support. Sama ada dia jadi support ataupun tak jadi, kita tak tahu. Tapi, kita boleh filter. Macam mana kita nak filter dia? Kita tukar kepada line chart macam ni. Kita letak dekat bucu dia, betul-betul bucu tu. Bucu tu kita letak macam tu. Sak macam tu kan? Kat bucu tu kan? So, dekat bucu yang kita letak ni, tengok belakang ni, dia sangkut tak dekat bucu ni? Dia sangkut tak di bucu ni? Ini bucu ni yang panggil apa? Resistance before. Dekat daily. Contoh orang kata, kalau sekarang ni kita boleh enter tak buy? Dengar baik-baik. Contoh orang tanya, sekarang ni boleh enter buy tak? Tu sangkut dekat resistance before tu. Jawapan dia, boleh. Boleh entry buy, tapi sekiranya market turun, bila kita nak cut loss? Kita nak cut loss ni esok. Sebab apa? Sebab candle daily close esok. Faham? Maksudnya, bila kita masuk buy, selagi mana dalam tempoh satu hari candle, sebab kita tanda ni di daily kan? So, selagi mana candle daily ni, dia tak close dalam tempoh satu hari. So,
kita tak boleh nak kata dia nak turun ataupun dia nak naik. So dia kena duk main kat sini saja. Boleh faham tak? Maksudnya kalau kita sekarang ni kita entry buy. Maksud for position buy ni kita kena hold selama 1 hari untuk kita nak tahu dia PTP ataupun SL. Sebab apa? Sebab kita masuk menggunakan time frame daily berdasarkan kepada resistance before punya teknik sahaja. Tapi apa yang bakal kita belajar nanti di dalam 5-day course, esok ataupun esok kita akan belajar. Apa yang kita akan belajar? So dekat sini kita nak tahu market ni dia boleh naik ke tak boleh naik. Kita filter lagi. Kita filter dengan apa? Ni tengok ni line ni. Line yang atas ni line decision point yang kita tanda dekat H1 tadi. So line yang dekat bawah ni inilah line roadblock. Maksudnya market nak turun, dia tak boleh turun sebab apa? Sebab dia ada resistance before dekat sini. So yang ni pun dia tak break kan, dia sangkut dekat resistance before. Kita kata market nak naik. Tapi adakah kita terus masuk buy? Faham tak? Ada kita terus masuk buy? Kita tak terus masuk buy. Kita filter di time frame kecil. Di sinilah, area sinilah, ni area ni lah kita nak tengok pattern A dan B untuk buy. Macam mana? Kita tukar lah daripada daily ni, kita tengok H4 tak ada pattern, A dan B pun tak ada dekat sini. Kita tukar P H1 pun sama juga, tak ada juga. Kita tukar P mana? M15 pun tak ada, tak nampak lah curve tu. Kita tukar P M5 baru nampak curve. Nampak lah? A, B. Nampak tak? A, B. So, kita tarik Fibonacci. Macam ni. Nampak tak? A, B. Break B kan? Sini lah kita enter buy. Nampak tak? Dia dah break 100 betul ya? Sini kita enter buy. Kat mana kita punya SL? 00 kita punya SL. TP mana? 161, 261, TP max 423. Macam mana kita nak tahu dia boleh sampai? Sekiranya dia break. Contoh sekarang ni, bila dia break 100. Sekarang dia break 100 kan? Dia kalau dia naik, break 161, dia main test, dia break 261, dia main test dan dia baru sampai 423. Ini M5. ABC ni pattern A dan B berlaku di mana? Berlaku di mana ni? Di kawasan resistance before. A dan B ni berlaku di kawasan resistance before. Which mean roadblock, penghalang untuk dia nak turun. So ada pattern A dan B. Namun pattern A dan B ni dia berlaku pukul berapa? Sekarang tengok jam pukul berapa? Pukul 8 kan? Pukul 8 ni H4 baru close. Faham tak? Selalunya normally bila saya tengok jam baru pukul 8, H4 baru close, saya tak akan enter lagi position. Saya akan tunggu lagi 2 jam. Faham tak? Saya akan tunggu lagi 2 jam. Saya tunggu 2 jam untuk saya nak entry. Jangan kalut. Market tak tinggal kita tuan-tuan. Even kalau market tinggal kita pun tuan-tuan, kita tak rugi apa pun. Yang rugi kalau kita salah masuk. So stay calm, stay tune, stay relax. Buka chat apa hak saya cerita ni, tanda macam mana saya tanda, dan saya akan update daripada masa ke semasa. Semua ni saya update di 5-day course yang tengah berjalan sekarang, dan insyaAllah saya akan sharekan juga di dalam RTC Support Senyum dan juga dalam YouTube channel saya lah. So subscribe and tekan tombol loceng gratis guys. Nampak tak? Alright, so make sure bila kita nak masuk, kita nampak risk and reward. Assalamualaikum and have a nice day.